Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk memasuki tahun baru 1442 Hijrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tanggal 1 Muharram, yang dimana ia merupakan ialah hari pertama daripada tahun baru kita. Begitulah dia, setiap Allah SWT jadikan ada hikmahnya. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna 'iddatash-syuhuri 'indallahi fi Inna 'iddatash-syuhuri 'indallahi 12 syahra. Yaitu sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala adalah 12. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Dalam kitab Allah, dan ia telah pun berlaku, iaitu kiraan bulan 12 bulan daripada semenjak Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, antaranya iaitu 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Begitulah dalam surah At-Taubah ayatnya 34. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi di dalam kalender-kalender semuanya, maupun kalender Islam atau kalender Masihi atau kalender bulan agama yang lain, demikianlah juga kita akan dapati bahawa semua kalender itu ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini sudah pun mula dikira oleh manusia daripada awal. Sebab itulah kita dapat mengetahui bulan-bulan itu daripada sebelum lagi kelahiran baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita melihat, kita katakan kiraan tahun Masihi, sebelum daripada lahirnya Nabi Isa AS, before Christ, sudah ada kiraan kalendernya. Macam mana mereka kira? Sudah ada dia punya jumlah bulannya. Demikianlah juga apabila datangnya Islam zaman Nabi kita SAW, waktu sebelum lagi baginda dibangkitkan sebagai seorang Nabi dan Rasul, sudah ada juga kalendernya, yaitu kalender kiraan bulannya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita ini barulah saja memasuki tahun baru, dan ini pun barulah kita menyambut 1 Muharram, maka izinkanlah saya untuk membicarakan tentang tahun baru kita, tahun baru hijrah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tahun baru kita ini kiranya iaitu bulan Muharram sudah ada pada zaman jahiliyah. Sebab itulah mereka mengenali juga akan tarikh lahirnya Nabi kita Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Mereka sudah pun mengetahui tarikhnya dan juga bulannya. Tetapi yang berbeza ialah mereka tidak ada kiraan tahun. Kalau Masihi, bulan Masihi, mereka ada kiraan tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun sebelum lahir Nabi Isa, tahun setelah lahir Nabi Isa AS. Dan daripada zaman Nabi Isa AS sampailah kepada kita sekarang ni, sudah tahun 2020 Masihi. Dan tetapi dalam Islam, sewaktu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, tidak ada kiraan tahun 1, 2, 3.
Jadi orang-orang Arab mereka hanya membuat kiraan iaitu dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada waktu tahun tersebut. Kalau tahun itu tahun banjir, dinamakan dia tahun banjir. Kalau tahun itu datangnya bala tentera bergajah yang nak merobohkan Kaabah yang dibawa oleh Raja Abraha, dinamakan dia tahun gajah. Itulah tahun yang dilahirkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW pada tahun gajah, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahun itu tahun runtuhnya Kaabah, maka dia dah dinamakan tahun runtuhnya Kaabah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sehinggalah sampai kepada zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masih kekal lagi dengan sebutan tersebut. Tak ada kiraan kalender satu tahun pertama, tahun kedua dan ketiga. Sehinggalah sampai pula pada Khalifah Islam yang kedua, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an telah membawa perbincangan dengan sekalian para sahabat-sahabatnya dengan untuk nak membuatkan kiraan kalender Islam. Jadi kita nak adakan tahun yang pertama dalam kalender Islam. Jadi bila kita nak start tahun yang pertama. Jadi begitulah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka ada membuatkan cadang-cadangannya. Antaranya mencadangkan agar kita mulakan tahun 1 kalender Islam kita daripada permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada pula mencadangkan iaitu daripada permulaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, iaitu di Gua Hira. Dan ada juga yang mencadangkan agar dimulakan kalender Islam tu pada tahun yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun solat istikharah dan mohon petunjuk dari Allah. Maka dia pun membuka Al-Quran dan dia lihat pada ayat yang pertama sekali di atas kanan. Maka dengan itu tercacap ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lamasjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahharun wallahu yuhibbul muttahhirin. Sadaqallahul aliyyil azim. Yang artinya, demi masjid yang dibina atas dasar takwa dari hari yang pertama, maka di dalam masjid itulah yang lebih layak engkau berdiri salat di dalamnya, dan Allah Ta'ala, dan di dalamnya terdapat lelaki-lelaki yang suka membersihkan dirinya, dan Allah Ta'ala suka pada orang yang membersihkan dirinya. Jadi begitulah ayat ini bila dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, terus dia terpacak matanya melihat min awwali yaumin, pada hari yang pertama. Sebab ayat itu berbunyi, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, demi masjidnya dibina atas dasar takwa pada hari yang pertama. Jadi masjid itu masjid apa? Jadi sebagian besar ulama tafsir mengatakan ialah Masjid Quba, masjidnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah, saat Nabi sampai ke Madinah, Nabi berhenti di tempatnya bernama Quba. Quba ialah pintu masuk daripada selatan daripada kota Madinah. Jadi selatan tu termasuklah Mekah, Jeddah sebagainya. Dan kemudian ayat ini juga, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Quba selama 3 malam. Dan apa yang Nabi lakukan? Nabi membangunkan masjid. Itulah masjid yang pertama. Jadi oleh kerana masjid itu masjid yang pertama dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama dibangunkan dalam sejarah Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang istimewa kepada mereka yang salat dalam masjid itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba wa shalla rakatain kanata ka ajri umrah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sembahyang 2 rakaat, pahala 2 rakaat sepertilah pahala umrah. Subhanallah. Kita nak buat umrah susah payah, nak tawaf, nak sa'i, nak pergi jatuh niat. Tapi ini hanya dengan 2 rakaat dan 5 minit tak sampai, kemudian kita sudah dapat pahala umrah. Syukur pada Allah.
Itulah kelebihan Masjid Quba. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan min awwali yaumin, pada hari yang pertama. Jadi Sayyidina Umar kata inilah hari pertama kalender kiraan kita. Allah. Jadi Sayyidina Umar tajam otak dia. Dan Allah Ta'ala pun sudah memang maha suci Allah, yang maha mengetahui. Dan begitulah ayat Allah sudah menyebutkan min awwali yaumin, pada hari pertama. Sayyidina Umar pun mendapat petunjuk dari Allah, inilah hari pertama kiraan kalender Islam kita. Jadi peristiwa itu, pembangunan Masjid Quba tu bila? Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dinamakanlah kalender kita itu kalender hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Ini 12 Rabiul Awal ini sangat-sangat istimewa, tuan-tuan. Ia adalah merupakan tarikh hari lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Dan dia jugalah merupakan tarikh wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Dan dia jugalah hari tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah sewaktu hijrah daripada Mekah ke Madinah, 12 Rabiul Awal, hari Isnin juga. Subhanallah. Hari Isnin ini ada keistimewaannya, tuan-tuan, ya. Sangat mulianya hari Isnin. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambut hari kelahiran baginda dengan berpuasa setiap hari Isnin. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kami melihat kau selalu berpuasa pada hari Isnin? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena itulah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diwahyukan. Jadi dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan rasa kesyukurannya kepada Allah dengan menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa. Habis ustaz kita ni menyambut kelahiran Nabi SAW dengan makan minum, dengan kita bermaulid. Jawapan kita bahawa kita membuatkan sesuatu tanda kesyukuran bukan mesti dengan berpuasa sahaja. Tanda bersyukur kita bersedekah, tanda kita bersyukur kita memberi orang makan, tanda kita bersyukur dengan kita salat banyak-banyak, tanda kita bersyukur dengan kita baca Quran. Dan begitulah telah berlaku apa yang kita sebutkan tadi. Alim-alim ulama kita bersyukur pada Allah dengan mengadakan majlis maulidin Nabi SAW, dengan untuk melahirkan rasa syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu seorang Nabi dan seorang Rasul yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dengan adanya peristiwa hijrah itu, jadi sekarang ini dengan kita menamakan kalender kita kalender hijrah. Sebab itulah kalau sekarang kita kata kita sekarang sudah masuk tahun baru 1442 hijrah. 1442 hijrah. Kenapa hijrah? Kerana dia dikira daripada tahun hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah Munawwarah yang telah pun diadakan oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membuat bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun membuat kiraan tahun pada zaman Nabi. Yes, tetapi Sayyidina Umar telah buat bid'ah. Jadi di sini kita nak tanya balik orang yang selalu mengatakan bid'ah itu sesat, bid'ah itu masuk neraka. Jadi kita nak tanya bid'ah yang bagaimana? Kalaulah bid'ah itu menguatkan Islam, bid'ah itu membantu kita dalam mengenal sejarah Islam, apakah masuk neraka? Apakah bid'ah itu menjadi sesat? La ilaha illallah. Bahkan dengan adanya kita katakan bid'ah yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu an, mengadakan kiraan kalender Islam, itu sudah cukup membantu kita mengenal sejarah Islam, mengenal perkembangan Islam, menguatkan lagi umat Islam dalam mengenal akan sejarah-sejarah umat-umat yang lebih awal daripadanya. Jadi sini bukanlah semua bid'ah tu bid'ah yang akan masuk neraka, bukanlah semua bid'ah tu bid'ah sesat, tetapi sebagaimana alim-alim ulama telah membicarakan, memecahkan bid'ah tu, ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tak bertentangan dengan Quran dan hadis dan bersesuaian dengan ajaran Islam.
Seperti mana kita Al-Quran, kita ada hari ini Al-Quran satu buku. Al-Quran satu buku ini tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, barulah diberikan idea oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an supaya dibukukan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar pun pada saat pertama pun sangat berat, tidak mau membukukan Al-Quran kerana ini satu bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tapi kerana dipujuk rayu oleh Sayyidina Umar, akhirnya maka diterimalah idea itu, dan dengan itu dibukukan Al-Quran. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang nak kata bid'ah semua sesat, bid'ah semua masuk neraka, maka Sayyidina Abu Bakar pun masuk neraka, dan kita pun semua masuk neraka kerana kita memakai Al-Quran yang dibukukan, yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah di sini para alim-alim ulama telah pun membagikan bid'ah itu kepada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Dalalah tu yang sesat, yang tidak ada dalam ajaran agama atau bertentangan dengan ajaran agama. Seperti dia mengatakan tak payah puasa Ramadan, seperti dia mengatakan kita cukup puasa 3 hari saja dalam bulan Ramadan, ataupun dia kata semayang 5 waktu cukup buat 2 waktu saja. Itu sudahlah jadi sesat kerana bertentangan dengan ajaran agama. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam perkara kita membicarakan tentang bid'ah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an, alhamdulillah telah diberikan idea dan juga kita katakan kefahaman oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan kiraan kalender Islam, dan kalender Islam itu telah dimulakan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soalan kita, Ustaz, Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, tapi tahun kita ni kiraan pertama ialah bulan Muharram. Jawapannya memang. Jadi kiraan bulan tu sudah sedia ada sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Quran tadi, iaitu daripada hari Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi sudah ada kiraan bulan. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sudah sedia ada pada waktunya sebelum Islam lagi. Jadi apabila Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal, jadi itulah dikira tahun pertama, tapi sudah tentulah dikira tahun pertama tu daripada bulan Muharram sampailah seterusnya. Cuma peristiwa ciptaan kalender itu ialah pada hari sampainya Nabi, tibanya Nabi SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sejarah kita mengatakan kiraan kalender Islam kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Khamis yang di mana bertepatan 1 Muharram adalah merupakan hari tahun baru kita. Jadi kita sekarang sudah pun masuk di dalam bulan Muharram tahun 1442 Hijrah. Maka saya ucapkan hani'an lakum, congratulations kepada anda sekalian yang telah dikurniakan Allah panjang umur, dapat kita melangkah masuk ke dalam tahun baru 1442 Hijrah. Dan dengan itu kita sudah masuk kepada satu peredaran bulan yang dinamakannya bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah antara bulan-bulan yang haram, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Apakah dimaksudkan haram? Haram itu mempunyai banyak maksud dan artinya. Haram tu dari segi haram, tak boleh, kerana di sisi orang-orang Arab jahiliyah, 4 bulan ini mereka tidak boleh berperang. Kalaulah mereka dalam sengketa antara satu sama lain peperangan, satu kaum dengan satu kaum, tapi bila masuk bulan haram, mereka stop, ceasefire. Jadi bulan haram tu bulan yang diharamkan peperangan. Iaitulah pada bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dia, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita lihat bulan Muharram tu permulaan tahun, dan Zulqa'dah, Zulhijjah ni ialah pada bulan 11 dan 12, ya akhir tahun. Dan alhamdulillah kita umat Islam di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, di Thailand, di mana-mana ya, kita mengadakan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Akhir tahun itu dengan akhirnya bulan Zulhijjah sebelum masuk maghrib, dan kemudian doa awal tahun iaitu setelah masuk maghrib
pada malam 1 Muharram. Jadi itu antara satu maksudnya daripada makna bulan haram. Ada juga makna bulan haram. Haram tu dengan makna kemuliaan, keagungan, kita katakan penghormatan. Sebab itulah kita namakan Masjidil Haram. Sebab tu kita namakan tanah Mekah tanah Mekah tanah haram. Kenapa pula nama haram pula? Jadi kerana Masjidil Haram dan haram itu maknanya penghormatan, keagungan, kemuliaan. Jadi oleh kerana dia punya kemuliaan, keagungan dia dan penghormatannya, maka sebab itulah di dalam bulan haram tak dibenarkan berlaku peperangan. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, apabila dikatakan dia bulan haram, bulan yang agung, bulan yang mulia, memang dia bulan yang agung, bulan yang mulia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, sesiapa yang puasa 1 hari dalam bulan yang haram, 4 bulan inilah termasuk bulan Muharram, maka dia diberikan pahala seperti dia berpuasa 30 hari pada bulan-bulan yang lain. Itu kelebihan, itu antara kelebihannya. Dan begitulah pula khusus lagi pada bulan Muharram ini, ada dah keistimewaannya untuk kita memperbanyakkan ibadat. Sebab sebagaimana kita umat Islam, kita merayakan tahun pertama, kita merayakan memasuki tahun baru bukan dengan kita berpesta, bukan dengan kita berjoget, bernyanyi seperti orang-orang yang tidak beriman. Tapi kita melakukan taat pada Allah. Kenapa? Kena bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala panjangkan umur aku sampai pada tahun baru. Syukur pada Allah. Yang Allah Ta'ala telah beri aku iman dengan beri aku Islam. Jadi itulah orang Islam. Itulah sebab ajaran Nabi kita Rasulullah SAW. Kita menambahkan rasa syukur dengan taat kita pada Allah. Sebab itulah apabila Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang melihat suaminya tu bila dah salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Bengkak tu kenapa? Bengkak betisnya, bengkak dia punya urat-uratnya kerana terlalu lama berdiri sebab membaca ayat-ayat surah-surah yang panjang-panjang dalam salat tahajudnya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapakah engkau bersusah payah salat sampai begini bengkak-bengkak sedangkan kau sudah diampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian?" Sebagaimana Allah mengatakan, liyaghfirkallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Akan Allah Ta'ala mengampunkan kau yang dahulu dan yang akan datang. Padahal Nabi SAW pun tidak ada dosa. Tapi itu sebagai nak menunjukkan bagaimana kemuliaannya Nabi SAW. Sehingga kan Allah mengatakan, apa saja dosa kau dahulu dan yang akan datang semua dah diampunkan. Jadi kalau Nabi sudah diampunkan dosa, kenapa pula Nabi nak bersusah payah salat sampai bengkak-bengkak kakinya? Jawab Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Kalau begitu, kenapa tidak aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi SAW nak bersyukur pada Allah dengan melahirkannya dengan cara banyakkan ibadat. Itulah antara cara bersyukur, ya. Jadi begitulah dia sebagai umat yang beriman. Kita apabila masuk tahun baru, kita melahirkan rasa kesyukuran dengan kita berdoa, dengan kita berzikir, dengan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini, barulah kita dapat iman, barulah kita mengenal Allah, barulah kita mengenal akan akhirat. Jadi dengan sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita umat yang beriman tidaklah seperti mereka yang tak beriman, yang menyambut tahun baru dengan berpesta, berjoget, bernyanyi dengan lampu-lampu, dengan apa-apalah keramaian-keramaian. Tapi kita menyambutnya dengan ibadat, dengan adakan maulidin Nabi SAW, dengan mengadakan selawat, dengan mengadakan bacaan Quran, dengan mengadakan berdoa dan dengan mengadakan berpuasa. Jadi berpuasa pada bulan Muharram ini adalah sangat-sangat baik. Sebagaimana dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa bila beliau ditanya oleh seorang temannya, apakah bulan yang kau nak suruh aku berpuasa selepas pada puasa Ramadan? Jadi kalau aku dah berpuasa Ramadan, kalau aku nak puasa-puasa sunat, bulan apa yang baiknya aku puasa? Maka Sayyidina Ali pun berkata, aku tak pernah mendengar seseorang yang bertanya perkara ini melainkan daripada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang aku ada duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa dia? Dia berkata, ya Rasulullah, bulan apakah yang kau nak suruh aku berpuasa selain daripada aku berpuasa bulan Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan, kalaulah kau sudah berpuasa daripada bulan Ramadan, fasum al-haram, iaitu puasalah pada bulan haram, iaitu fa innahu syahrullah, bulan Muharram. Puasalah fasumul al-muharram fa innahu syahrullah, puasalah pada bulan Muharram, kerana bulan Muharram ini adalah bulan Allah. Fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akhirin. Di dalam bulan Muharram tu ada hari yang Allah Ta'ala menerima taubat atas sesuatu kaum, dan ada juga Allah Ta'ala menerima taubat pada satu kaum yang lain pula. Jadi di sini kita telah diberikan petunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekira kita ni rajin, alhamdulillah, nak berpuasa-puasa sunat selain daripada puasa wajib Ramadan, maka dianjurkanlah kita berpuasa pada bulan Muharram. Dan demikian juga dalam bulan Muharram ini merupakan bulan yang afdal, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah daripada puasa Ramadan ialah puasa bulan Muharram, bulan Allah yang bernama Muharram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, bulan Muharram ni bulan yang afdal. Walaupun ada sikit perbezaan antara alim ulama, antara bulan yang lebih afdal tu ialah bulan Sya'ban, ada yang mengatakan bulan iaitu Rabiul Awal. Tetapi selain daripada Ramadan, maka yang dinamakan bulan yang afdal tu ialah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini juga kita disunatkan kita berpuasa. Dan demikianlah dia tuan-tuan. Jadi kalau siapa yang rajin berpuasa bulan Muharram ni, kita rajin kita puasa. Yang paling bagus kalau dia mulakan puasa tu daripada 1 Muharram. Tapi 1 Muharram kita dah terlepas, tak apa. Dalam bulan Muharram ni, sepanjang bulan Muharram ada 30 hari. Mana-mana hari yang kita sempat puasa, kita puasa. Dan demikian juga kalau baiknya kita dapat puasa pada 3 hari berturut-turut, iaitu hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Kerana ada riwayat juga, walaupun riwayat itu dhaif, tapi amalan-amalan fadailul amal, kelebihan-kelebihan amal, boleh dia lakukan mengikut hadis-hadis yang distatuskan sebagai hadis yang dhaif, tak menjadi salah. Ulama-ulama kita telah setuju hadis yang bersangkut paut dengan hukum, dia wajib hadis yang sahih ataupun yang hasan. Tetapi kalau dalam perkara bersangkut paut dengan perkara fadailul amal, kelebihan-kelebihan amal, maka dia boleh digunakan juga dengan hadis yang dhaif selagi tidak tersangat dhaif. Jadi begitulah disebutkan oleh alim ulama kita, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, sesiapa yang puasa pada bulan haram, iaitu Rajab, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Siapa yang puasa pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, dituliskan bagi dia setiap satu hari puasa dia itu seperti ibadat 900 tahun. 900 tahun. Ada riwayat lain sebut 700 tahun. Jadi ada riwayat kata 900 tahun. Jadi kalau 3 hari sudah 2700 tahun. Masya Allah. Inilah kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka pendek tapi amalan mereka besar. Sebab itulah Nabi Musa AS apabila membaca kitab Taurat, melihat akan kelebihannya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa minta pada Allah supaya dijadikan dia daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada bahagian untuknya. Tapi kita ni alhamdulillah tak ada seorang pun daripada kita yang minta pada Allah untuk kita dijadikan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan anugerah Allah, Allah melahirkan kita daripada kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi ya Allah. Syukur padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana kau telah mengurniakan kami untuk menjadi umat kepada Nabi yang sangat kau kasihi, iaitulah dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi bulan Muharram ni namakannya Syahrullah. Syahrullah tu bulan Allah. Kenapa pula dinamakan bulan Allah?
Ya, begitulah kedudukan Muharram. Dahlah dia tu duduk di awal tahun ya. Dan mempunyai kelebihan yang istimewa. Maka selayaknya lah dia digelarkan Syahrullah, bulan Allah. Dan ini memang bertepatan juga dengan sepotong hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan, iaitu Al-Muharram Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummati. Iaitu bulan Muharram adalah bulan Allah. Maka dengan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita dimasukkan dan diberikan keizinan dan dipanjangkan umur kita masuk kepada bulan Muharram, dan dengan itu masuk pada tahun 1442 Hijrah. Tetapi di sini apabila kita kata hijrah, apakah ustaz kita kena hijrah lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah. Illa jihadun wan niyat. Melainkan berjihad dan juga dengan niat. Iaitu sebagaimana Al-Qamaqal alaihi salatu wassalam, atau seumpamanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini selepas daripada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita berhijrah lagi. Dah tak ada hijrah dah lepas daripada 8 tahun 8 Hijrah. Tetapi apa yang boleh kita berhijrah? Iaitu dengan jihad, iaitu peperangan, dan dengan niat, iaitu dengan hati kita. Tetapi jihad yang dibenarkan ataupun jihad yang dinamakan itu jihad itu apa? Kebanyakan kita memang faham betul jihad itu ialah perang sabilillah, iaitu melawan musuh orang-orang yang tidak beriman untuk menegakkan agama Allah. Tetapi jangan lupa ada jihad lagi yang selain daripada jihad itu, iaitulah seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada peperangan di Tabuk, satu peperangan yang amat jauh sekali, lebih kurang 700 km utara daripada Madinah Munawwarah. Jadi pada bulan Ramadan, bulan yang musim panas, apabila pulang Nabi ke kota Madinah, Nabi mengatakan, kita ni baru pulang daripada jihad yang kecil menghadapi jihad yang besar. Jadi sahabat-sahabat merasa terkejut. Apa pula? Ini jihad yang paling besar, kenapa pula Nabi kata kita baru pulang jihad yang kecil? Apa lagi jihad yang paling besar ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita ni belum selesai lagi jihad kita. Walaupun pada zahirnya kita duduk dalam aman, dalam negara yang tenang ya, tak ada berlaku peperangan, tapi sebenarnya kita ada peperangan. Peperangan dengan apa? Dengan nafsu kita. Ini lebih besar lagi daripada peperangan dengan musuh. Kerana bila kita perang dengan musuh, kita nampak musuh, kita boleh bunuh dia. Tetapi perangan nafsu ini mana kita nampak? Dia dalam jiwa kita, bersama kita 24 jam, tak ada holiday, tak ada Christmas, tak ada Diwali, terus menerus dia bersama kita. Itulah peperangan nafsu tuan-tuan. Jadi inilah dia tuan-tuan. Jadi kita sekarang nak berhijrah, kita masuk pada tahun hijrah yang baru. Marilah kita berhijrah bersama. Berhijrah apa dia ustaz? Berhijrah dengan kita berjihad memerangi nafsu kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muhajir man hajara amma nahahullah. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya kita dulu memang malas sembahyang, kita sekarang hijrah, kita rajin solat. Kalau dulu kita malas datang belajar agama, malas mengikuti pengajian agama online, maka sekarang kita berhijrah, kita rajinkan diri kita untuk mengikuti pengajian agama. Dan kalau dulu kita malas berpuasa sunat, maka kita berhijrah, kita rajinkan diri kita untuk berpuasa sunat. Kalau dulunya kita selalu jeling-jeling mata dengan ibu ayah kita, atau angkat suara dengan mak ayah kita, atau degil kita dengan mak ayah kita, sekarang kita berhijrah, kita tinggalkan sifat-sifat akhlak yang buruk itu, dan kita senantiasa bermanis muka depan ibu ayah kita. Kenapa kita nak bermasam muka, sedangkan kita nak bermasam muka mengecilkan hati ibu ayah kita? Itu sudah kira dosa besar sekali. Bukan hanya dengan bermasam muka, dengan kita kata itu pun sudah berdosa besar. Apa Allah Ta'ala kata?
fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan kamu kata kepada ibu ayah kamu dan jangan kamu tengking mereka. Jadi di sini Allah melarang kita, hukum melanggar larangan Allah adalah haram. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, kita hijrahkan diri kita, tinggalkan semua akhlak-akhlak yang buruk. Kalau sang isteri itu selalu menjeling mata dengan suami, menghampas pintu, menunjukkan marah kepada suami, maka hijrahlah dia daripada sifat yang buruk itu. Selalulah bersenyum muka, memanis muka, menggembirakan suami dia, dan selalu berkata dengan kata-kata yang baik, dengan lemah lembut, dan selalu menjaga hak suami dia. Janganlah dia mendukacitakan suami dia. Hijrah dia daripada sifat akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Orang yang perempuan ni sebenarnya nak masuk syurga senang saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam sepotong hadis yang maksudnya, apabila seseorang itu melakukan, seorang perempuan melakukan 4 perkara ini, maka dia masuklah syurga daripada pintu mana saja yang dia mahu. Masya Allah. Apa tu 4 perkara tu? Pertama, dia menjaga solatnya. Solat jaga. Kalau dah bersih, cepat-cepat mandi dan kerjakan solat. Jangan dia lengah-lengah. Oh, dah bersih tapi nanti sampai masuk waktu lain. Jangan. Jaga waktu solat. Dan yang keduanya ialah dia berpuasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan jangan dilengahkan. Kalau dia tak berpuasa kerana uzur, segeralah diqadakan dia. Dan yang ketiganya ialah dia menutup aurat. Jaga aurat dia. Aurat dia dalam apabila dia keluar rumah, pakaian tutup aurat daripada ujung rambut sampai ujung kaki, melainkan muka dan 2 tapak tangan saja yang boleh kelihatan. Dan yang keempatnya ialah dia mentaati suaminya. Mentaati suami dia tu bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iaitu ad-dunya khairul mata'i dunya, ad-dunya mata' wa khairul mata'ihal mar'atu salihah. Dunia itu adalah kesenangan yang sekejap, dan kesenangan perhiasan itu yang sekejap itu ialah isteri yang salihah. Isteri yang salihah itu bagaimana? Iaitu idza nazarta ilaiha sarratka. Bila engkau melihat pada isteri itu, dia menggembirakan kau. Kenapa dia gembirakan kau? Dengan pakaian yang baik, dengan keadaan rupa yang manis. Dia menyambut suami dia baru balik kerja, dia menyediakan minuman, dia menyediakan makanan. Wa idza amartaha ata'atka. Apabila kau perintah pada dia, dia taat. Dia tidak ada ingkar, tak ada kenapa ni bang, kenapa, tak ada. Kalaulah sekira perkara itu tak dapat dilakukan, maaflah kanda, maaflah sayang, maaflah cik abang. Jadi dia minta maaf dan dia cakap dengan baik. Tidak ada tengking-tengking, tak ada angkat suara, tak ada nak menunjuk muka-muka dia yang merajuk atau marah. Dan apabila suami iza ghibta anha hafiza fi nafsiha wa malika. Apabila engkau tidak ada di rumah, maka dia akan jaga diri dia, jaga aurat dia, jaga hubungan dia. Jangan ada nak bercakap dengan laki orang ataupun siapa-siapa, dan melainkan dengan urusan yang tertentu saja. Dan menjaga harta suami dia, tidak membelanjakan harta suami dia sesuka hati, tak boleh. Walaupun nak bersedekah pun, kalau dia nak bersedekah kepada sesiapa pun daripada harta suami dia, mesti minta izin pada suami dia. Kalau tidak, maka suami dia yang dapat pahala dan isteri itu yang berdosa. Nampak? Itulah hak suami. Jadi hak suami ini sangat besar. Sehingga Nabi SAW bila ditanya oleh seorang wanita yang nak dikahwinkan, dia tanya, ya Rasulullah, apakah hak suami atas isteri? Nabi SAW menjawab, hak suami atas isteri itu banyak. Sehingga andai kata kalau isteri itu menjilat akan nanah yang mengalir di badan suami, belum lagi dia menunaikan hak suami. Allah, macam tu sekali. Begitulah dia. Jadi suami adalah orang yang bertanggungjawab. Isteri kalau buat dosa, suami menanggung dosa sama. Tapi kalau suami buat dosa, isteri tak tanggung. Kenapa? Sebab suami ini ketua. Dia bertanggungjawab atas sekalian isteri dan anak-anak dia. Sebab itulah di sini penghormatan pada suami itu adalah lebih. Sebab itulah kalau suami itu meninggal, wajib isteri itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dia tak boleh pakai pakaian cantik-cantik, tak boleh pakai gelang emas intan belian. Dalam selama semasa 4 bulan 10 hari tak boleh dia keluar rumah suka-suka berjalan ke keramaian-keramaian, tak boleh. Dia kena beriddah. Kenapa? Nak menunjukkan rasa kesedihnya kerana kehilangan suami. Kenapa? Karena tingginya darjat suami atas isteri itu. Subhanallah.
Jadi itulah dia tuan-tuan, kita hijrah, tinggalkan sifat-sifatnya buruk yang lama. Begitu juga sang suami pun hijrah. Kalau dulu suka tengking-tengking isteri, suka nak mengamuk, nak marah, dan dulu suka dia nak angkat suara tinggi kepada isterinya, maka sekarang dia masa tahun baru, letakkan satu azam, ya Allah, aku nak tinggalkan, ya Allah, aku tak mau lagi buat macam perkara yang lama, ya Allah. Buat perubahannya. Kita kena hijrah. Kita kena ada sifat akhlak lemah lembut, kasih sayang, bersopan santun. Walaupun pada isteri yang mungkin buat silap. Pernah satu orang soleh, di mana orang soleh pun, suami isteri pun solehah. Di mana isteri dia ni tiap-tiap hari bila suami dia balik, dia akan sambut depan pintu, bukakan tali kasut dia dan dah siapkan air minum. Satu hari dia pun buat macam tu lah juga. Suami dia pun balik, dia pun sambut depan pintu. Kemudian dia bukakan tali kasut, suami pun masuk, dah siap air kopi, dah siap untuk suami pun minum. Bila suami tu minum air kopi tu, suami tu rasa lain. Apa dia rasa? Masin. Kenapa ni masin? Ini mesti dia termasukkan dengan garam. Mesti dia tersilap ni. Jadi suami dia pun katalah, Allah, tahun hari ini luar biasa kopi engkau buat ni. Cuba kau minum. Isteri pun minum lah. Ingat nak rasa sedap ke apa. Sekali bila minum, isteri dia pun menangis. Minta maaf lah bang. Minta maaf. Saya tak sengaja. Memang dia tak sengaja. Botol garam dengan botol gula sama-sama warna putih. Dia terambil botol garam, masukkan dalam kopi suami dia. Suami dia kata, tak apa, aku tahu kau penat, aku tahu kau dah banyak bekerja, jaga anak, masak, membasuh baju, jaga rumah. Tak apa, aku faham. Itulah tuan-tuan. Kalau kena suami yang garang, apa ni, kau nak bagi aku mati ke? Bagi kau minum. Itu suami yang garang. Cuba kita pakai rasional sikit. Apakah orang tu sengaja ke nak bagi kita minum air masin? Sudah tentulah dia tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, kenapa kita nak marah pula? Tapi kita fikir balik, kenapa dia tak sengaja? Kerana penat, kerana dia tension, kerana banyak anak pula, menangis pula, nak masak, nak basuh, nak jaga bersih rumah. Allah, bukan kerja sikit. Kita ni orang lelaki ni kerjanya hanya waktu time office saja. Waktu pukul 8.30 pagi sampai pukul 4.30, pukul 5 dah habis dah. Habis dah boleh balik. Tapi isteri kerjanya 24 jam. Kita pergi kerja, dia pun bekerja di rumah. Dan kita balik kerja pun dia masih bekerja lagi. Siapkan makan malam pula. Anak menangis, tengokkan anak pula. Jaga bersihkan dia, cucikan dia punya najis dia. Masya Allah. Tengah-tengah malam anak menangis. Suami tak bangun. Suami kata, oi, budak nangis tu, oi. Nampak? Oi saja. Dia tak panggil nama pun, panggil oi saja. Baru-baru kahwin aja lah panggil nama. Sayang, darling, Intan. Baru-baru kahwin aja. Tapi dah lama-lama kahwin dah 4-5 bulan, panggil nama lah pula. Fatimah. Dah lama-lama lagi kahwin dah 4-5 tahun lagi. Panggil lah Timah. Dah tak ada lagi Fatimah dah, Timah saja. Entah Timah tembaga ke apa tak tahu. Dah kahwin lama lagi, 10 tahun lagi. Dah tak panggil Timah dah, panggil Mah. Dah lebih lagi 20 tahun. Oi, mana kopi? Oi, mana nasi? Oi saja, nama pun dah tak ada. Allah. Inilah keadaan kita. Ubah sekarang. Kita buang perangai yang lama. Itu sejarah tahun 1441 yang sudah-sudah. Sekarang 1442. Kita nak jadi orang yang baru. Kita nak jadi suami yang baik. Panggillah dengan nama penuh kasih sayang. Sayang, darling, Intan. Jadi kita panggil dengan nama yang menyenangkan dia. Tengok Nabi kita Rasulullah SAW. Bila memanggil nama isterinya Aisyah, dia Nabi tak panggil Aisyah. Nabi panggil, Ya Humaira, wahai si merah manis. Allah sedapnya dengar. Kalau kita panggil isteri kita, wahai si merah manis, wahai Intan, wahai sayang, wahai jantung. Allah, rasa gembiranya isteri. Begitulah dia. Walaupun kita kata suami itu raja dalam rumah, tapi mestilah jadi raja yang baik, bukan raja yang garang. Raja yang garang itu tidak akan membawa kepada kasih sayang, tapi membawa pada isteri itu benci kepada dia. Kita kena usahakan tuan-tuan. Kita kena buat perubahan. Begitu juga perubahan kita dalam pergaulan kita. Kalau dulu kita bebas bergaul dengan lelaki, perempuan yang tak ada yang bukan mahram kita, senang-senang, suka-suka, kita berjalan sama-sama mereka, nanti dulu. Ini perkara Allah Ta'ala tak suka. Sudah, kita hijrah, tinggalkan. Dan kita tinggalkan sifat-sifat buruk kita.
Kita kena berhijrah. Kita kena berhijrah daripada sifat akhlak yang buruk. Daripada sifat-sifat yang malas semayang subuh. Kita bangun semayang awal. Bangun tahajud. Daripada sifat tak mau baca Quran. Malas baca Quran. Tapi nak tengok handphone kita 1 jam boleh. Tapi nak tengok Quran setengah minit pun tak boleh. Kita buang sifat-sifat itu. Kita hijrah kita kepada sifat akhlak yang baik. Rajin baca Quran. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ni nak harap nantilah Tuhan bagi hidayah pada aku. Tidak. Allah nak tengok kita ubahkan diri kita dulu. Betul-betul sungguh-sungguh kita nak ubah, baru Allah akan bantu. Kalau Allah beri kita petunjuk tapi kita tak mengambil indah. Sekarang ni sudah kita dapat Islam. Sudah dapat kita dengarkan ceramah ni. Sudah kita dapat tahu apa perlu kita lakukan. Kita buat, kita usahakan. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk kami melakukan taat padamu. Aku nak ubah, Ya Allah. Aku tak mau sifat aku yang lama, sifat bengis aku, sifat marah-marah. Aku tak mau, Ya Allah. Aku nak jadi isteri yang solehah. Aku nak jadi suami yang kasih sayang. Aku nak jadi ibu ayah yang kasih sayang pada anak-anaknya. Dan jadikanlah kita ibu ayah yang mendidik anak-anak dengan Islam. Kita didik anak-anak kita dengan Islam. Jangan hanya suka mereka menyanyi tapi Islamnya tak kenal. Biar kali pertama mereka ucapkan daripada lidah mereka ialah La ilaha illallah. Kerana Nabi SAW telah bersabda yang arti maksudnya, sesiapa yang di awalnya mengucap La ilaha illallah dan di akhirnya iaitu waktu dia nak meninggal dia ucap La ilaha illallah, maka diampunkan semua dosanya walaupun dia hidup 1000 tahun sekalipun. Subhanallah. Tapi sayangnya kita pada hari ini maaf betallah semua. Tapi sekarang kita mulakan anak kita dengan bernyanyi, dengan berjoget. Padahal kita patut mengajar mereka kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengajar mereka sebut nama Allah. Tapi kenapa mereka tak diajar demikian? Kerana mak bapak pun tak zikir la ilaha illallah. Kalau kita zikir la ilaha illallah sekejap aja. Zikir banyak-banyak. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Allah suruh kita zikir banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ibu ayah tu berzikir, anak-anak tengok dia ambil contoh. Anak-anak ni cuma macam cermin. Macam apa yang ibu ayah buat, macam itulah dia buat. Jadi kalau ibu ayah ni malas berzikir, dia memang tak kenal pun berzikir. Tapi kalau ibu ayah tu berzikir, anak ni pun akan ikut La ilaha illallah. Dia ikut. Sebab itulah dia tuan-tuan, kita kena contohkan kepada kepada anak-anak kita. Begitulah kita didik mereka dengan bacaan Al-Quran, didik mereka dengan akhlak yang mulia, ajak mereka salat walaupun umurnya masih budak-budak lagi. Apa kata Nabi SAW? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak-anak kamu semayang umur mereka 7 tahun. Rotankan mereka kalau mereka tak semayang pada umur mereka 10 tahun. Bukan rotan tu makna betul-betul nak seksa dia, tidak, tapi nak menakutkan mereka supaya mereka salat. Jadi mereka ni bila dah di training 7 tahun dan sudah siap dia dengan umur 10 tahun, dia sudah tahu dah cara semayang, maka tak perlu kita suruh pun dia semayang. Bila umur dia balik 15 tahun, Alhamdulillah, kemana pun dia pergi, dia takkan lupa semayang. Kerana sudah dia dibiasakan dia, dan ditrainingkan dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ubah. Hari ini Allah Ta'ala turunkan penyakit COVID ini. Kenapa? Kerana banyak sangat dosa kita. Banyak sangat kelalaian kita. Anak-anak kita sekarang terbiar dengan adanya pahaman-pahaman yang menyesatkan. Pahaman jantan dengan jantan, betina dengan betina. Ini dah apa dah? Dah rosak dah. Ini amalan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ialah kaum yang membuatkan homoseks. Di mana Allah Ta'ala terbalik, angkatkan kampung dia, terbalikkan dia. Itu seksa Allah kepada kaum Nabi Lut. Na'udzubillah zalik. Kalau itu berlaku pada kita, dah habislah. Kita tak ada hidup lagi kat dunia ni. Tapi Allah Ta'ala bagi warning. Linuziqahum. Kami akan merasakan mereka daripada apa yang mereka kerjakan supaya mereka la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali pada Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan, Allah bagi kita sikit, ingatkan kita, insafkan kita. Kamu ni banyak dah lalai, kamu ni banyak tinggalkan tanggungjawab. Habis asyik kerja. Memang kita cari rezeki, tapi bukan kita disuruh cari rezeki sampai jadi kaya raya, tidak. Itu bukan tugas kita. Kalau jadi kaya, Alhamdulillah. Tapi bukan itu kita punya tujuan.
Tujuan kita ialah untuk menjadi hamba Allah yang dikehendaki Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah padaku. Jadi itulah tujuan asalnya kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat pada Allah. Tapi di samping itu kita bekerja mencari rezeki sebagai alat, sebagai bantuan untuk kita mendekatkan diri dan menghambakan diri pada Allah. Bukan matlamat. Matlamat kita menjadi hamba Allah. Bukan matlamat kita untuk menjadi hamba dunia, hamba manusia, tidak. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam kita menyambut hijrah 1442, marilah sama-sama kita hijrahkan diri kita. Tinggalkan sekalian perkara-perkara yang buruk. Kalau dulu memang kita ada buat salah silap, kita bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan akan dihapuskan dosa-dosa kamu dan Allah masukkan kamu dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni semua akan mati. Tak ada siapa yang akan hidup selama-lamanya. Sebenarnya perjalanan hidup kita ialah hijrah. Kita sebenarnya asal daripada alam roh. Kita berhijrah, ditiupkan Allah dalam alam rahim ibu kita. Selama 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan ibu kita. Kita berhijrah pula datang ke dunia ini. Jadi dunia yang kita ada sekarang ini ialah tempat kita melalui jalan. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ghariban aw abiras sabil. Jadilah kamu dalam dunia seperti orang yang stranger, orang yang berdagang, orang yang melalui jalan. Iaitu bukanlah tempat kekal kita. Kerana kita akan berhijrah lagi ke alam barzakh. Kita akan duduk dalam alam barzakh tak tahu berapa tahun. Kalau dunia ini lagi 1000 tahun, 1000 tahun kita akan duduk dalam alam barzakh. Kemudian kita akan berhijrah lagi pergi ke alam mahsyar, di mana matahari diletakkan atas kepala kita, di mana peluh-peluh manusia ada sampai ke pusat, ada sampai ke dada, ada sampai tenggelam dengan peluh, semua masing-masing dengan dosanya. Kemudian kita akan berhijrah lagi, kita akan melalui jembatan Siratal Mustaqim, 1500 tahun perjalanan. Masya Allah tuan-tuan, perjalanan kita masih jauh lagi. Apabila kita dalam hidup dunia ini, kita habis masa kita dengan hanya dunia. Apa yang kita nak buat bekal kita nak balik akhirat? Gambarkan tuan-tuan, hidup dunia kita 60 tahun, 70 tahun. Kita habiskan umur kita. Kita habiskan masa kita dengan belajar, dengan penat lelah, dengan kerja. Tetapi yang kita kumpulkan, kita tak bawa ke dalam kubur kita. Habis ustaz ni sekarang kita wajib ni. Ya, wajib betul. Tapi wajib tu bukan untuk menjadi orang kaya. Tapi wajib tu mencari nafkah untuk memenuhi keperluan anak isteri keluarga. Dan dapat syukur Alhamdulillah. Selebihnya kita tumpukan masa kita dengan ibadat pada Allah. Orang zaman dulu juga bekerja juga, berniaga juga. Tapi ada masa mereka beribadat dan masa mereka baca Quran. Tapi kenapa kita tak ada? Kerana dah tak ada lagi keberkahan masa. Dan kerana kita pun tak ada kesungguhan. Kita tak boleh nak tunggu Allah Ta'ala, nantilah Allah Ta'ala beri aku hidayat baru aku berubah. Tak, kita tak boleh tu. Kita mesti usaha untuk berubah. Kalau kita lapar, kita kata nantilah Allah Ta'ala bagi aku rezeki, aku makan. Ada kita nak tunggu. Tak tunggu pun. Aduh lapar. Mana nasi ni? Lapar. Pergi beli makan lapar. Tengok. Kalau kita lapar, jasmani kita lapar, kita segera cari makan. Jasmani kita sakit, kita segera cari obat. Jasmani kita sekarang dalam kesejukan, segera cari pakaian. Tapi kenapa sekarang rohani kita sedang sakit? Apa obat yang kita beri? Rohani kita sedang lapar. Apakah makanan yang kita beri? Rohani kita sedang kesejukan, sedang telanjang. Apa pakaian yang kita beri? Itulah walibasu taqwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pakaian takwa itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita kena berhijrah. Kita kena sungguh-sungguh dan minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita ubahlah hidup kita yang sudah lalu tu sudahlah. Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Tapi yang sekarang, kita sekarang masuk tahun baru, kita buatkan perubahan untuk diri kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami lemah, kami dhaif ya Allah. Kami bodoh, kami jahil ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami nak jadi hamba-Mu yang taat pada-Mu. Kami nak berubah menjadi hamba yang berikhlas. Hamba yang ikut perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Tapi kami tak kuat ya Allah. Kami selalu dikalahkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami.
Peliharalah diri kami daripada jatuh pada dosa dan maksiat. Kami tak mau hidup dengan dosa, dengan kelalaian. Ya Allah, bantulah kami dapat mendirikan solat 5 waktu dengan sempurna. Bantulah kami, Ya Allah, dapat kami mengerjakan solat tahajud. Bantulah kami, Ya Allah, agar kami dapat membaca Al-Quran setiap hari. Bantulah kami, Ya Allah, agar kami dapat mengerjakan amal-amal sunat, puasa sunat, sedekah-sedekah dan berkhairat. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, dalam mengerjakan taat padamu. Dan bantulah kami, Ya Allah, untuk kami tinggalkan sekian dosa-dosa maksiat, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki tangan, dosa hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami, Ya Allah? Tak ada siapa yang dapat tolong kami melainkan Kau saja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami orang soleh dan salihah. Jadikan anak-anak kami orang beriman, bertakwa, yang mendoakan kami setelah mati kami. Ya Allah, ubahkanlah perangai anak-anak kami yang buruk kepada yang baik, Ya Allah. Ya Allah, ubahkanlah perangai kami dan juga isteri dan suami kami kepada yang baik, Ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salihah, yang menyejukkan mata suaminya. Jadikanlah suami-suami yang soleh, yang kasih sayang pada isteri dan anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatkanlah hidup kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Janganlah Kau susahkan kami mencari rezeki sehingga susah pula kami nak beribadah padamu. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ikhlaskanlah kami dan segala amal ibadat kami. Buangkanlah dari hati kami sifat riak, ujub dan sumah-sumur dan takbur, hasad dan dengki, tamak dan halubur dan sifat nafsul ammarah, sifat cepat marah, sifat buruk sangka pada orang. Ya Allah, masukkanlah hati kami dengan sifat ikhlas, sifat redha, syukur dan sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu dan cinta pada Rasulmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, Ya Allah. Jadikanlah tahun baru 1442 Hijrah ini tahun yang lebih baik bagi kami daripada tahun-tahun yang sudah. Jadikanlah tahun ini penuh dengan amal dan taat, Ya Allah. Jadikanlah tahun ini kami dapat mengikuti pengajian-pengajian agama, Ya Allah. Jadikanlah tahun ini, Ya Allah, selamat kami daripada segala musibah, bala dan bencana. Ya Allah, kami tahu tidak diturunkan bala dan bencana melainkan kerana dosa-dosa kami. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah sekian dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami, guru-guru kami, datuk nenek kami, mertua-mertua kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami dan sekalian kaum muslim-muslimat dan mereka yang mengikuti program ini online, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami semua, Ya Allah. Kami melemah, Ya Allah. Kami dhaif, Ya Allah. Kami tak sunyi pada salah silap, tapi Kau adalah Tuhan Maha Pengampun dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Terimalah doa kami, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai. Kurniakanlah kami dapat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami dapat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahir dan yang batin, Ya Allah. Ya Allah, kami rindu pada Nabi kami. Kami sayang Nabi kami, Ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi yang mulia, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata di tahun inilah kami akan kembali padamu dan menjadikanlah akhir umur kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau sudah sampai kami untuk kembali kepadamu, jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga. Luaskanlah kubur kami. Janganlah Kau jadikan kubur kami dalam kegelapan. Janganlah Kau jadikan kubur kami menjadi penuh dengan ular dan kalajengking. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami, tapi hanya kami meletakkan harapan kami pada Engkau, Ya Allah. Kerana rahmat-Mu sangat luas. Kaulah Tuhan Maha Pengasih, Kaulah Tuhan Maha Penyayang. Begitulah Kau jadikan kubur ibu ayah kami dan isteri dan suami kami yang telah meninggal dunia. Jadikanlah kubur mereka semua taman syurga, Ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami yaumul mahsyar bersama ibu ayah kami dengan suami dan isteri kami dan anak-anak kami dan datuk nenek kami semua, Ya Allah. Bersama-sama dengan nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Izinkanlah kami semua berdiri di bawah panji-panji Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami, Ya Allah. Ya
Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit mereka yang mengikuti program ini dan sekalian saudara mara mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, jadikanlah tahun ini aman daripada segala penyakit, Ya Allah. Angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran dan daripada seluruh dunia, Ya Allah. Kami mohon padamu sekalian kebaikan yang ada dalam penyakit COVID-19 ini, dan kami mohon perlindungan denganmu daripada segala kejahatan yang ada pada COVID-19 ini, Ya Allah. Allahumma ya Allah, semua kami yang mengikuti program ini mempunyai berbagai hajat, Ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat zahir dan hajat batin, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kau makmurkanlah masjid yang mengadakan majlis ceramah ini, Ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka dan makmurkanlah mereka, dan jadikanlah masjid-masjid kami di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana berjalan seperti biasa, Ya Allah. Kembalikanlah masjid-masjid itu dibuka seperti biasa, Ya Allah. Dan bukakanlah kota Mekah dan Madinah untuk sekalian umat Islam mengerjakan haji dan umrah, Ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, program pada malam ini, tazkirah ini adalah merupakan anjuran masjid yang di mana sudah letakkan akan akaun nombor yang di depan skrin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berdermalah dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita melangkah masuk tahun baru ini, dengan kita derma, Allah Ta'ala mudahkan sekalian urusan kita dan kabulkan semua hajat kita, dan menjadikan kita dapat berhijrah daripada yang buruk kepada yang baik, dan daripada yang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Dengan itu saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang segala benar daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.